Ekonomi Malaysia Semester 3. Bab 1. Pengangguran, guna tenaga dan upah. Tenaga buruh. Tenaga buruh merupakan golongan penduduk dalam usia kerja 15 tahun sehingga 64 tahun yang sedang bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan, tidak termasuk suri rumah dan pelajar. Guna tenaga. Guna tenaga merupakan bahagian tenaga buruh yang digunakan dalam pekerjaan produktif untuk mengeluarkan output negara. Pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang merujuk kepada bahagian tenaga buruh yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapat pekerjaan. Rumus untuk guna tenaga ialah tenaga buruh tolak penganggur. Penganggur sama dengan tenaga buruh tolak guna tenaga. Kadar pengangguran. Maksud kadar pengangguran ialah peratusan jumlah penganggur berbanding jumlah tenaga buruh yang memasuki pasaran. Rumus kadar pengangguran ialah jumlah penganggur bahagi jumlah tenaga buruh darab 100. Penurunan kadar pengangguran bermaksud peningkatan kadar guna tenaga. Ini disebabkan kadar pengangguran mempunyai hubungan songsang dengan guna tenaga. Ini menyebabkan pertambahan pendapatan negara dan seterusnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekiranya kadar pengangguran di bawah 4%, ekonomi Malaysia dianggap telah mencapai guna tenaga penuh. Jika sesebuah negara belum mencapai guna tenaga penuh, kadar ekonomi boleh terus meningkat apabila kadar pengangguran menurun. Jenis-jenis pengangguran terbahagi kepada 6. Pertama, pengangguran struktur. Kedua, pengangguran bermusim. Ketiga, pengangguran geseran. Keempat, pengangguran kitaran. Kelima, pengangguran teknologi. Dan keenam, pengangguran tersembunyi. Sama-sama kita lihat yang pertama, pengangguran struktur. Apakah yang dimaksudkan dengan pengangguran struktur? Masalah buruh yang tidak mendapat pekerjaan akibat daripada perubahan struktur ekonomi. Kesan daripada perubahan kegiatan ekonomi. Contoh, pengangguran wujud apabila kegiatan ekonomi berubah, iaitu dari sektor tradisional kepada sektor moden. Dari ekonomi berasaskan pertanian kepada ekonomi berasaskan perkilangan, iaitu golongan petani yang menganggur kerana keperluan guna tenaga dalam sektor pertanian tidak mempunyai kemahiran dalam sektor perkilangan. Kedua, pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim bermaksud masalah buruh tidak dapat bekerja kerana perubahan musim atau tamatnya tempoh pekerjaan sesuatu kegiatan ekonomi. Hal ini berlaku dalam sektor utama yang dipengaruhi oleh perubahan musim. Contohnya, golongan nelayan menganggur kerana musim tengkujuh. Ini menyebabkan mereka tidak dapat pergi ke laut dan menangkap hasil lautan. Golongan pesawar padi menganggur setelah tamatnya musim menuai. Ketiga, pengangguran geseran.
Pengangguran geseran bermaksud keadaan buruh yang tidak bekerja akibat daripada tindakan buruh sendiri. Contohnya, golongan lepasan STPM yang baru tamat persekolahan memilih untuk tidak bekerja dan berehat di rumah. Golongan buruh berhenti kerja secara sukarela untuk mencari kerja baru yang lebih baik. Pengangguran jenis ini juga berlaku akibat daripada kurangnya maklumat pekerjaan atau kekurangan mobiliti geografi buruh berkenaan. Contohnya, jawatan guru di kawasan pedalaman Sabah masih tidak dipenuhi kerana buruh enggan berpindah ke situ. Pengangguran ini bersifat sementara dan pengangguran jangka pendek. Seterusnya, pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran dikenali sebagai pengangguran edaran. Ia merupakan masalah buruh tidak memperoleh pekerjaan akibat daripada kemelesetan ekonomi atau pengurangan kegiatan ekonomi akibat daripada kemerosotan permintaan agregat. Permintaan agregat merosot dengan teruk dan ini memaksa sektor firma mengurangkan pengeluaran. Hal ini telah mengurangkan guna tenaga dan menambahkan kadar pengangguran. Permintaan agregat yang teruk juga berlaku apabila negara menghadapi krisis kewangan global. Kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi berlaku iaitu masalah buruh hilang pekerjaan apabila firma menggantikan buruh dengan mesin atau robot dalam proses pengerahan atau teknik pengerahan berubah daripada kaedah tradisional kepada kaedah moden. Pengangguran ini boleh menjadi lebih serius apabila sebuah negara mengamalkan kaedah intensif modal dalam sesebuah pengerahan berbanding kaedah intensif buruh. Kemajuan teknologi yang menghasilkan pelbagai mesin dan alat ICT telah mengurangkan penggunaan buruh. Contohnya, sektor pembuatan dan pertanian di Malaysia telah mengubah teknik pengerahan daripada kaedah intensif buruh kepada kaedah intensif modal sejak tahun 1980 dan kesannya pengangguran teknologi berlaku. Yang terakhir, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi juga dikenali sebagai pengangguran tidak ketara dan ia merujuk kepada masalah wujudnya lebihan tenaga buruh dalam proses pengeluaran. Apabila penggunaan tenaga buruh berlebihan daripada jumlah yang diperlukan, keluaran sud bagi lebihan tenaga buruh itu adalah negatif. Tenaga buruh tersebut dikatakan mengalami pengangguran tak ketara kerana penggunaan mereka tak menambahkan jumlah keluaran firma. Pengangguran tak ketara sering berlaku di negara yang mempunyai penduduk yang terlalu ramai dan berlaku dalam sektor pertanian. Seterusnya, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Faktor-faktornya adalah yang pertama, perubahan struktur ekonomi. Dalam tempoh 1980 sehingga tahun 2010, berlakunya pengangguran di Malaysia dan salah satu sebabnya adalah berlaku perubahan struktur ekonomi. Dalam tempoh itu, segolongan besar petani, penorong getah dan pelombong biji menganggur apabila struktur ekonomi berubah daripada pertanian kepada pembuatan atau industri kerana mereka tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk peroleh pekerjaan dari sektor pembuatan, perkilangan dan perkhidmatan. Pengangguran yang disebabkan perubahan struktur
ekonomi dipanggil pengangguran struktur. Kedua, penggunaan teknologi. Pengangguran di Malaysia juga wujud disebabkan perkembangan pesat dalam sektor pembuatan sejak tahun 1980. Keadaan ini disebabkan perpindahan teknologi baru dari luar negara, ekoran dari pertambahan pelaburan asing dan galakan dari kerajaan. Maka, pengangguran berlaku apabila buruh kurang mahir digantikan dengan robot atau mesin yang canggih yang mampu mengendalikan pengeluaran secara automatik. Atas faktor ini, maka berlakunya pengangguran teknologi. Malaysia. Yang ketiga, perubahan cuaca dan musim. Malaysia beriklim khatulistiwa yang menerima hujan sepanjang tahun dan Malaysia juga mengalami tiupan angin monsun pada masa-masa tertentu, penoreh getah yang tidak dapat menoreh pada musim hujan dan nelayan yang tidak dapat pergi ke laut pada musim tengkujuh disebabkan peralihan angin monsun akan mengangguk. Faktor ini menyebabkan pengangguran bermusim. Keempat, krisis ekonomi. Krisis ekonomi berlaku kerana kemelesetan ekonomi pada 1973 atau 1974 dan 1985 berlakunya kejatuhan harga komoditi seperti petroleum, kelapa sawit, biji timah dan sekaligus menyebabkan kelembapan ekonomi dunia. Hal ini meningkatkan kadar pengangguran di Malaysia. Krisis kewangan global tahun 1997 atau 1998 dan 2008 atau 2009 pula telah menyebabkan banyak firma menutup operasi dan menambahkan pengangguran. Hal ini menyebabkan pengangguran kitaran. Kelima, sikap manusia sendiri. Faktor ini menyebabkan berlakunya pengangguran geseran. Sikap manusia yang tidak mempunyai maklumat lengkap tentang peluang pekerjaan, mobiliti pekerja yang tidak sempurna, sikap majikan yang ambil masa yang panjang untuk membuat keputusan menawarkan pekerjaan, dan sikap pekerja yang menolak pekerjaan. Hal ini kerana mereka merasakan tidak setaraf dengan kelayakan menyebabkan negara tidak boleh mencapai pengangguran sifar. Kesan pengangguran dari aspek sosioekonomi. Sama-sama kita lihat kesan negatif dari aspek ekonomi. Pertama, KNK sebenar kurang dari KNK potensi. Kedua, ketidakcekapan dalam pengeluaran. Ketiga, menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Keempat, kebajikan masyarakat merosot. Pertama, KNK sebenar kurang daripada KNK potensi. Pengangguran berlaku iaitu tenaga buruh yang ada tidak diguna sepenuhnya dan faktor pengeluaran lain, contohnya tanah, dibazirkan. Keadaan ini mengurangkan keluaran negara kasar KNK sebenar yang dihasilkan menyebabkan KNK sebenar kurang dari KNK potensi di mana KNK pada guna tenaga penuh. Dengan kata lain, ekonomi beroperasi di bawah gelok kemungkinan pengeluaran. Faktor yang kedua, ketidakcekapan dalam pengeluaran. Pengangguran menyebabkan pembaziran sumber ekonomi, iaitu sumber manusia, dan ini menyebabkan firma mengalami ketidakcekapan dalam pengeluaran. Pembaziran sumber manusia berlaku apabila kemahiran sedia ada tidak digunakan dan kos latihan buruh merugikan. Pembaziran sumber manusia juga meningkatkan kos latihan buruh semula apabila penganggur ditawarkan bekerja.
Kesannya, penawaran agregat sukar ditambah. Ketiga, menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Ini disebabkan keupayaan pengeluaran semasa yang berkurang. Keempat, kebajikan masyarakat merosot. Pengangguran menghadkan pertambahan KNK sebenar dan seterusnya menghadkan pertambahan pendapatan negara. Apabila jumlah penduduk bertambah dengan kadar yang tinggi dan kadar pendapatan negara, pendapatan per kapita negara turun, taraf hidup rakyat akan turun. Jika harga umum naik pada masa yang sama, akibatnya kebajikan masyarakat merosot. Kesan negatif dari aspek sosial. Kesan negatif dari aspek sosial. Yang pertama, menaikkan kadar kemiskinan. Kedua, meningkatkan kes jenayah. Ketiga, memburukkan hubungan kekeluargaan. Keempat, mengancam kesejahteraan sosial. Pertama, menaikkan kadar kemiskinan. Pertama, menaikkan kadar kemiskinan. Para penganggur hilang pekerjaan dan tidak mempunyai pendapatan. Kegagalan mendapatkan barang dan perkhidmatan apabila berlakunya pengangguran. Keadaan ini turut menambah beban kewangan kerajaan untuk memberi bantuan kepada mereka yang berpendapatan rendah. Kedua, peningkatan kes jenayah. Ketidakmampuan golongan penganggur membiayai keperluan asas mungkin memaksa mereka melakukan jenayah. Keadaan ini akan menjejaskan ketenteraman awam. Ketiga, memburukkan hubungan kekeluargaan. Masalah kewangan berterusan dalam keluarga penganggur berpotensi memburukkan hubungan kekeluargaan. Keempat, mengancamkan kesejahteraan sosial. Pengangguran menambah bilangan rakyat yang hilang keyakinan diri sehingga mengalami tekanan jiwa, khususnya mereka yang mempunyai tanggungan bayaran yang agak banyak. Cara mengurangkan pengangguran dan meningkatkan peluang pekerjaan. Dasar fiskal mengembang, iaitu yang pertama, menambahkan perbelanjaan kerajaan, kedua, mengurangkan cukai, dan yang ketiga, melaksanakan kedua-duanya serentak, iaitu menambahkan perbelanjaan kerajaan dan mengurangkan cukai. Hal ini akan menyebabkan permintaan agregat dan keluaran negara meningkat, peluang pekerjaan bertambah, maka masalah pengangguran diatasi. Dasar kewangan mengembang. Menambahkan penawaran wang, iaitu menurunkan kadar bunga semalaman, menurunkan nisbah reserve berkanun atau nisbah harta mudah cair, membeli bil-bil perbenaran atau bon kerajaan di pasaran terbuka, melonggar kawalan kredit terpilih dan pembujukan moral. Hal ini akan menyebabkan pertambahan penawaran wang, menaikkan permintaan agregat dan seterusnya mengurangkan pengangguran, iaitu pengangguran kitaran. Cara-cara lain. Mempergiatkan pembangunan sumber manusia untuk mengatasi pengangguran struktur.
Memperluaskan penyebaran maklumat tentang peluang pekerjaan untuk mengatasi pengangguran geseran serta mempercepatkan proses pengambilan pekerja untuk mengatasi pengangguran geseran. Bantuan memulakan perniagaan. Pemodenan sektor pertanian, kawalan keluarga, meningkatkan taraf pendidikan petani, galakan meneroka tanah baru untuk mengatasi pengangguran tak ketara. Mendapatkan kerja sampingan untuk mengatasi pengangguran bermusim. Sekian sahaja.